Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, nama cikgu Amizam Muhammad. Cikgu merupakan guru mata pelajaran sejarah bagi kelas kamu untuk tahun ini. Cikgu harap kamu rasa gembira dan sentiasa bersedia dan bersemangat ketika mengikuti pengajaran dan pembelajaran cikgu sepanjang tahun ini. Okey, kita akan mulakan dengan tajuk yang pertama, tema yang pertama, iaitu sejarah awal negara. Unit yang pertama iaitu mengenali sejarah, dan juga tajuk yang pertama iaitu pengertian sejarah. Apa itu sejarah? Supaya kamu lebih faham pengertiannya dulu sebelum kamu pergi ke tajuk-tajuk yang selanjutnya selepas ini. Kita kena tahu apa itu sejarah dulu. Okey, slide yang cikgu paparkan ini sebenarnya cikgu ambil dari buku teks keseluruhan, boleh dikatakan keseluruhan slide yang cikgu akan ajar hari ini 100% cikgu ambil dalam buku teks. Jadi bagi yang murid yang ada buku teks, boleh rujuk muka surat 2, muka surat 2, nanti muka surat 3, muka surat 4, muka surat 5 Bagi yang tak ada buku teks, boleh download yang versi soft copy dalam web KPM. Okey, murid-murid tengok gambar tu. Itu merupakan peristiwa yang paling penting, paling bersejarah bagi negara kita. Kerana detik tersebut negara kita telah mencapai kemerdekaan. Itu merupakan salah satu contoh peristiwa bersejarah ataupun peristiwa sejarah. Okey, untuk tajuk unit mengenali sejarah ini, secara ringkasnya, sejarah merupakan disiplin ilmu tentang peristiwa yang berlaku pada masa yang lalu. Bila sebut tentang disiplin ilmu, maksudnya sejarah ni sama macam ilmu-ilmu lain seperti matematik, bahasa, sains dan sebagainya. Tapi sejarah ni tujuan dia ialah kita mengkaji peristiwa yang telah berlaku pada masa yang lalu. Okey, sejarawan menggunakan pelbagai sumber dan kaedah penyelidikan untuk menghasilkan penulisan sejarah. Sejarawan maksudnya orang yang mengkaji sejarah, yang tu dipanggil sejarawan. Okey, unit ini akan membincangkan pengertian sejarah, sumber sejarah, kaedah penyelidikan, konsep masa dan ruang, serta sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Jadi, apakah yang akan kamu pelajari dalam tajuk mengenali sejarah ini? Dan apakah kemahiran yang perlu kamu ada ataupun yang kamu akan dapat dari tajuk ini? Baiklah, mari kita lihat apakah yang akan kamu pelajari. Okey, yang pertama, kamu dapat menyatakan pengertian sejarah. Kamu juga akan pelajari cara mengenal pasti sumber dalam sejarah. Yang ketiga, kamu dapat menjelaskan kaedah penyelidikan dalam sejarah. Yang keempat, kamu dapat membezakan konsep masa dan ruang dalam sejarah. Dan yang terakhir, kamu dapat menghuraikan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah.
Okey, kemahiran yang perlu kamu asah. Kemahiran pemikiran sejarah yang perlu kamu asah dalam tajuk ini. Yang pertama, mengenal pasti sumber sejarah. Apakah sumber sejarah yang digunakan? Yang kedua, melihat sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Okey. Dan yang ketiga, kemahiran yang perlu ada dalam pemikiran sejarah ni, iaitu kamu dapat menerangkan perubahan dan kejadian dalam urutan masa. Murid-murid faham tak apa maksud dalam urutan masa ni? Okey, urutan masa bermaksud kita menyusun kejadian, kita melihat kejadian tu mengikut tahun yang terdahulu sehinggalah ke tahun yang sekarang. Cikgu berharap apa yang murid-murid belajar pada hari ini ataupun belajar selepas ini akan dapat memupuk nilai kasih sayang dalam diri murid-murid. Okey murid-murid, mari kita lihat di halaman seterusnya di muka surat 4 tentang pengertian sejarah. Okey, menurut buku ini, sejarah ialah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa dahulu. Peristiwa tu benar-benar berlaku. Peristiwa tu memang terjadi satu masa dahulu dan semua orang mengetahui peristiwa tersebut. Pengertian sejarah perlu diketahui supaya kita mudah memahami peristiwa sejarah. Bila kita dah tahu maksud sejarah itu, kita akan lebih memahami sesuatu peristiwa sejarah. Sejarawan telah memberikan pandangan masing-masing tentang pengertian sejarah. Okey, di dunia ini terdapat ramai tokoh sejarawan. Jadi, buku ini akan memetik 5 pandangan dari tokoh sejarawan dunia pada masa dahulu dan juga pada masa sekarang. Ada di antaranya dari negara barat dan ada juga datangnya pandangan tersebut dari sejarawan negara kita sendiri. Okey, yang pertama, pandangan dari Herodotus. Herodotus merupakan tokoh sejarawan Yunani. Okay. Menurut beliau, sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia dan juga sebab-sebab mereka melakukannya. Kalau murid-murid lihat di muka surat di sebelah pandangan Herodotus itu terdapat gambar yang menunjukkan pendudukan Jepun di Tanah Melayu pada tahun 1942 hingga 1945. Maksudnya sini nak kaitkan dengan pandangan Herodotus, ada cakap sejarah merupakan penceritaan tentang tindakan manusia. Maksudnya tindakan Jepun telah menyerang Tanah Melayu serta mendudukinya selama 3 tahun dan sebab-sebab mereka lakukan. Menurut sejarah, sebab tentera Jepun datang ke Tanah Melayu menjajah di sini kerana untuk mendapatkan bahan mentah yang terdapat di Tanah Melayu. Antaranya ialah biji timah dan juga getah. Pandangan kedua pula datangnya dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan tokoh sejarawan Islam yang hidup pada zaman lalu. Okey, menurut Ibnu Khaldun, sejarah membicarakan peradaban manusia dan perubahan yang berlaku. Maksudnya, sejarah ini menceritakan kisah tamadun dahulu serta perubahan-perubahan yang dialami oleh tamadun tersebut. Okey, mari kita lihat glosari untuk lebih memahami apakah itu peradaban. Peradaban ialah kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Jadi, cikgu harap murid-murid faham apa yang dimaksudkan dengan peradaban. Pandangan ketiga pula datangnya dari tokoh sarjana barat, tokoh sejarawan barat, iaitu
HHK. Menurut HHK, sejarah ialah sesuatu proses interaksi antara masa kini dan masa lampau. Okey, murid-murid boleh rujuk gambar di sebelah kanan. HHK tu Kuala Lumpur dahulu dan juga kini, untuk lebih memahami apa yang dikatakan oleh HHK. Mari kita lihat gambar Kuala Lumpur dahulu dan kini. Okey, Pasar Besar Kuala Lumpur pada tahun 1900. Dan kini bangunan tersebut dikenali sebagai Pasar Seni pada tahun, gambar tersebut diambil pada tahun 2009. Itulah yang dimaksudkan oleh K. Sejarah ialah suatu proses interaksi antara masa kini dan masa lampau. Kita boleh buat perbandingan masa dahulu dan masa sekarang. Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Hu Keng Kim pula mengatakan pengertian sejarah merujuk kepada peristiwa yang pernah ataupun yang sudah berlaku. Okey, kita lihat gambar di bawah pandangan Profesor Hu Keng Kim tu, iaitu yang pertama pengumuman tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu di Bandar Hilir, Melaka. Maksudnya peristiwa itu pernah berlaku di situ, di Bandar Hilir tu. Okey, yang kedua, Majlis Hari Anugerah Kecemerlangan Sekolah. Maksudnya peristiwa tu yang telah berlaku walaupun peristiwa tu berlaku semalam. Itu merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Hu Keng Kim, iaitu peristiwa yang pernah berlaku atau sudah berlaku. Itulah sejarahnya. Pandangan kelima pula datangnya dari Dr. Muhammad Yusof bin Ibrahim. Okey, menurut Dr. Muhammad Yusof, sejarah merupakan catatan atau rekod sesuatu peristiwa yang berlaku pada masa dahulu. Contohnya catatan yang terdapat dalam buku hari ini dalam sejarah. Apa sahaja catatan yang terdapat dalam buku tersebut, peristiwa yang lalu, itu adalah sejarah. Itu adalah satu sejarah. Okey, sebab tu saya galakkan murid-murid supaya setiap kali pergi ke mana-mana atau apa saja aktiviti yang murid-murid buat, sila catatkan. Sila catatkan supaya ia menjadi sejarah yang sering murid-murid ingat pada masa akan datang. Sejarah melibatkan tindakan manusia, perubahan dan catatan suatu peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Oleh itu, sejarah memberikan iktibar dan teladan untuk kehidupan manusia. Sebab itu pentingnya kita belajar sejarah supaya kita tidak mengulangi kesilapan masa lalu. Dan jika kita nak berjaya, kita belajar daripada orang-orang yang hebat pada masa dahulu. Okey, untuk tugasan murid-murid, cikgu nak murid-murid buat satu biodata tentang diri kamu dan masukkan perkara-perkara berikut dalam biodata tersebut, iaitu pertama nama, yang kedua tarikh lahir, yang ketiga tempat kelahiran, yang keempat sekolah tadika yang pernah kamu belajar dulu, yang kelima tahun 1, bila dan di mana, serta peristiwa yang paling gembira, nyatakan bila dan di mana ia berlaku. Dan yang ketujuh, peristiwa yang paling sedih yang pernah kamu alami, nyatakan bila dan di mana ia berlaku. Semua perkara-perkara di atas melibatkan sejarah hidup kamu sendiri. Cikgu nak kamu tahu dan menghargai sejarah hidup kamu yang pernah kamu lalui satu masa dahulu. Okey, tugasan tadi tu murid-murid boleh buat, sama ada nak tulis dalam buku terus ataupun murid-murid guna komputer, type cantik-cantik, kemudian print kan
kemudian tampal dalam buku. Okey, nanti bila dah naik sekolah, cikgu akan tengok tugasan murid-murid yang murid-murid buat sekarang, ya. Akhir kata, cikgu ucapkan selamat maju jaya dan enjoy dalam kelas cikgu pada minggu ini. Okey, sekian. Terima kasih.